Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kita nak sambung pengajian kita yang kita cerita pada hari semalam. Disebutkan bahawa keimanan kepada Allah adalah menjadi paksi bagi pembinaan negara dan ummah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beriman, dasar beriman kepada Allah itu, beriman kepada Allah menjadi asas bagi pembinaan negara dan juga ummah. Dengan dasar ini, manusia mengenal dirinya sebagai seorang makhluk yang lemah, makhluk yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar ini, manusia itu memahami bahawa dia terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak bebas menentukan segala-galanya, tidak. Tetapi manusia ini dia terikat dengan perintah dan juga arahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan konsep la ilaha illallah kepada umatnya. Kerana apa? Kerana keimanan ini, keimanan yang benar dan tulen ini adalah perkara yang paling mustahak di dalam pergerakan Islam. Dengan adanya kefahaman tentang la ilaha illallah ini, maka manusia itu akan patuh kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan sentiasa menyediakan diri untuk bekerja dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang hebat, yang dengan benar tadi, dengan kalimah la ilaha illallah, jadi manusia ini dia faham, dia kena tunduk kepada segala perintah, peraturan, arahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna tak ada orang Islam yang berani mengingkari, melawan, mengkritik ataupun menghina hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul tadi. Semuanya terima. Atas dasar apa boleh terima sangat ni? Kerana keimanan tadi. Allah lah pencipta kita, Allah lah yang paling layak menentukan apa yang paling baik untuk kita, dan Allah paling mengetahui apa yang paling baik untuk kita. Dan Allah meletakkan panduan hidup untuk kita hidup di atas muka bumi ini bagi mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Jadi para sahabat dia yakin dengan Islam ini kita akan mulia, dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat.
Maka apa saja perintah daripada Allah, daripada Rasul, hukum hakam, dia terima dan dia laksanakan di dalam kehidupan. Keimanan seperti ini adalah pendorong yang paling kuat untuk manusia bekerja dan berusaha demi mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Satu manusia yang beriman sungguh-sungguh ni, dia akan berusaha, bekerja, beribadat, buatlah apa saja kebaikan walaupun orang tak tahu. Tapi dia tahu apa sahaja yang dia buat walaupun sekecil mana akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa putus asa di dalam kehidupan seorang Muslim. Dia buat apa yang Allah perintah. Berjaya, tidak berjaya, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ni datang jumpa orang cerita pasal Islam, cerita pasal kebenaran. Orang tu beriman ataupun tak beriman, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam melaungkan seruan la ilaha illallah ini dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang Arab yang tidak menerima Islam ini, mereka faham tentang kalimah la ilaha illallah. Mereka faham apa yang tersirat di sebalik kalimah la ilaha illallah. Pasal tu mereka menentang, kerana sesiapa yang akan menerima kalimah la ilaha illallah, mereka ini hanya akan tunduk dan patuh secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengikut apa yang diperintahkan oleh ketua-ketua mereka, yang mana perintah itu, jika perintah itu bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin tak boleh lagi nak menentukan ini boleh buat, ini tak boleh buat, ini halal, ini haram. Dah hilang dah kuasa pemimpin tu. Pasal apa? Pasal orang yang mengucap la ilaha illallah menyerahkan kuasa menentukan halal haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka pasal itulah kita melihat mereka ini menentang kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai kepentingan dunia, kepentingan untuk mengekalkan kuasa, kepentingan untuk menindas orang lain, kepentingan dari segi ekonomi. Maka mereka tidak sanggup tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Paderi-paderi merasa bahaya bahawa seruan itu akan menggugat kekuatan paderi. Sebelum ini semua ikut, apa paderi cakap semua ikut. Padri kata ini bagus, bagus. Ini tak bagus, tak bagus. Semua ikut. Tapi kalau dah ucap la ilaha illallah, dah tumpuan manusia secara mutlak hanya kepada Allah. Oh, padri kata ini akan menggugat kekuasaan kita. Maka dia menentang. Begitu juga orang kaya melihat seruan ini sebagai penghalang kepada sifat tamak mereka untuk menghimpun harta yang mewah secara yang tidak betul. Orang kaya ni pula bila tengok Islam ni la ilaha illallah beri kuasa mutlak kepada Allah, maka orang yang kaya yang menghimpun harta dengan cara yang tidak betul tetap menolak la ilaha illallah. Pasal dia kata ini akan menggugat kekuatan ekonomi kita. Macam tu. Dia mengamalkan riba. Tiba-tiba datang kalimah la ilaha illallah, datang hukum haram riba. Orang yang beriman ni dia akan ikut perintah Allah. Riba haram, itu dia tak boleh terima. Orang kaya yang mengamalkan riba ni dia tak boleh terima. Kuasa dia telah tergugat. Itu pada pandangan mereka. Namun di sana ada golongan-golongan manusia yang diberi terang mata hati dan cerah dadanya. Mereka menerima sinaran iman dan mereka menyedari bahawa seruan dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panggilan kebenaran dan merupakan seruan suci, dan mereka ini para sahabat sanggup memegang kalimah la ilaha illallah ini untuk menghadapi walaupun cabarannya adalah maut.
Dia sanggup pegang kalimah itu. Orang yang nak cari kebenaran, nak cari sesuatu benda yang betul, dia akan ikutlah seruan Islam ini. Seruan la ilaha illallah. Maka semangat keadilan dan kebenaran sahajalah yang datang bersatu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang inginkan kebenaran, sesiapa yang inginkan keadilan, sesiapa yang inginkan hanya kita tunduk kepada Tuhan yang esa satu saja. Kenapa kamu tunduk kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, sedangkan patung-patung itu kamu yang cipta? Benda tak masuk akal. Maka dia tolak. Jadi orang yang mempunyai semangat jiwa yang bersih akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang pada awalnya sedikit, 2, 3, 4, akhirnya bertambah dan berkembang. Begitulah perjalanan hidup dakwah Islam, pergerakan Islam di sepanjang zaman. Disebabkan para sahabat ini memegang erat kalimah la ilaha illallah, maka mereka ini, para sahabat, ada di kalangan mereka diusir keluar daripada rumah oleh keluarga kerana memegang kalimah la ilaha illallah. Pasal dia tak boleh tunduk dah dengan arahan manusia yang bercanggah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh. Arahan manusia suruh menyembah patung-patung yang biasa kita sembah, dia tak boleh. Sebab kalimah la ilaha illallah tu mahal. Maka para sahabat ni memegang perintah Allah, menjunjung tinggi hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Disebabkan perbuatan mereka itu, para sahabat ni ada yang diusir daripada rumah, ada di kalangan mereka ini direjam dengan batu, ada di kalangan mereka itu dipukul sehingga mati. Para sahabat ini ada di kalangan orang-orang musyrikin yang mengambil jalan dengan cara membeli prinsip mereka dengan harta kekayaan dan juga habuan perempuan. Ada di kalangan orang-orang musyrikin Mekah cuba untuk membeli prinsip yang ada di dalam dada para sahabat, diumpan dengan pelbagai umpan kuasa, umpan perempuan, umpan harta dan sebagainya. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tetap menolak segala rasuah yang diberikan, kerana bagi mereka berpegang dengan prinsip la ilaha illallah itu adalah suatu kemuliaan, suatu kebenaran, dan apa yang mereka lakukan itu semua termasuk di dalam jihad fi sabilillah. Gitu. Baik. Gerak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hikmah. Kerana apa? Kerana orang yang lemah peribadi dan mereka yang mempunyai prasangka yang tidak baik tidak mampu untuk menjadi ahli dalam badan dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah tu bila sebut akan menghadapi cabaran. Kalimah tu kalau sebut sampai hari inilah, kalau orang yang sebut kalimah la ilaha illallah, nak memperjuangkan kalimah itu, nak mengamalkan kalimah itu di dalam kehidupan, pasti dia akan menerima cabaran. Tapi kalau kita rugilah macam tu, nanti orang takut, orang tak nak lah. Di sana ada hikmah. Apa hikmah dia? Orang yang akan bersama dengan gerakan Islam ini hanyalah orang yang mempunyai jiwa yang kental, yang ingin berpegang dengan kebenaran. Adapun mereka yang mempunyai jiwa yang lemah, mempunyai sangkaan-sangkaan buruk terhadap Allah, tidak akan bersama dengan gerakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat peribadi, semangat yang kuat ini adalah amat-amat perlu di dalam membina masyarakat agar masyarakat ini tunduk kepada perintah la ilaha illallah. Begitu juga antara hikmahnya, apabila mereka ini para sahabat mendapat kesusahan, mendapat cabaran, disakiti, mereka ni mendapat cabaran, disakiti dan sebagainya bukan kerana mereka ini
mencari keuntungan bagi diri mereka, bukan untuk mencari keuntungan bagi keluarga mereka, kaum mereka, bukan. Tetapi mereka ni bekerja, berusaha nak mencari keredaan Allah. Jadi sesiapa yang bekerja semata-mata untuk mencari keredaan Allah, apabila mereka ini ditekan, apabila mereka ni diambil tindakan, semangat mereka makin lama makin kuat, keyakinan mereka kepada pertolongan Allah makin lama makin kuat. Itu antara hikmah kenapa kalimah la ilaha illallah diperkenalkan pada awal-awal Islam. Pasal tu bila ditekan, para sahabat lagi bertambah kuat, lagi bertambah yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan mereka untuk membersihkan keluarga mereka dan untuk membersihkan masyarakat mereka daripada fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam adalah merupakan suatu perjuangan yang berasaskan kepada akidah yang benar. Akidah yang benar. Apabila seseorang baik habis, maka untuk mencapai perubahan tersebut, untuk mencapai perubahan dari segi jiwa, dari segi amalan, dari segi untuk menetapkan keyakinan, kekuatan jiwa ini, maka sembahyang diwajibkan, solat diwajibkan. Dan solat ini adalah merupakan ibadat yang paling penting bagi menguatkan jiwa-jiwa manusia agar sanggup menghadapi cabaran demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan demi memberi kesejahteraan kepada umat manusia. Sembahyang itu merupakan ibadat yang paling penting. Pasal tu ketika di Mekah tak ada ibadat yang difardukan ataupun yang diperintahkan melainkan solat. Kerana di dalam solat ini, orang yang melaksanakan solat ini, mereka memusatkan kekuatan kepada Allah. Mereka berikrar, setiap hari mereka berikrar Allahu Akbar. Itu kalimah tu besar itu. Setiap kali mereka menyebut Allahu Akbar, apa makna dia? Dalam hidup kami Allah lah yang paling besar. Apa sahaja yang Allah perintah, itulah perintah yang paling besar bagi kami. Bukan main-main itu kalimah la Allahu Akbar. Apabila mereka mendirikan salat, mereka menguatkan lagi azam mereka. Mereka memberi ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dalam salat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka ikrar itu. Bukan baca-baca gitu, tidak. Baca itu dia akan mempengaruhi jiwa. Sesungguhnya solat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Maka dia akan pastikan semua yang dia buat ini, sistem kehidupan yang dia lalui ini akan sesuai dengan perintah Allah. Itu janji dia. Makin lama makin kuat. Maka solat merupakan ibadat yang cukup penting bagi menguatkan jiwa, memusatkan jiwa raga para sahabat agar sanggup menerima cabaran semata-mata untuk mencari keredaan Allah dan demi kesejahteraan umat manusia. Umat manusia. Dan apabila mereka solat ini, mereka mengulangi pengakuan tentang kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, kedaulatan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sahajalah yang paling layak menentukan sesuatu hukum hakam. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku menyembah. Betul tak? Dan kepadamu sahajalah ya Allah aku mohon pertolongan. Aku tidak akan tunduk kepada sesiapa sekiranya arahan itu bercanggah dengan perintahmu ya Allah. Kemudian kita buat declaration pula, kami tidak akan ikut golongan Yahudi maupun golongan Nasrani. Yang akan kami ikut adalah jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kami jalan yang lurus Islam ini. Kamu bantulah kami ya Allah agar kami istiqamah di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim
iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dan kami tidak akan sekali-kali bersama golongan-golongan yang sesat ataupun golongan-golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kamu tunjukkan, dan kita tidak akan sama sekali mengikut jejak langkah golongan-golongan yang dimurkai Allah, iaitu golongan Yahudi, dan kami sekali-kali tidak akan mengikut jejak langkah golongan-golongan yang sesat, iaitu kaum Nasrani. Kita tak akan ikut budaya dia, kita tidak akan ikut cara hidup dia. Yang kita akan ikut apa? Cara hidup kita, cara hidup Islam. Itu hebat tu Fatihah itu. Maka solat itu menguatkan keyakinan, memperbaharui pengakuan tentang kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap Allah sahajalah yang berkuasa. Maka akan bertambahlah keyakinan mereka ini kepada kebijaksanaan Allah dengan penguasaan akhirat, dan dalam penguasaan akhirat dan kelebihannya. Jadi para sahabat ni, solat merupakan ibadat yang penting. Begitu jugalah kita di zaman kita ini, solat adalah merupakan ibadat yang cukup penting bagi menguatkan keyakinan kita kepada Islam. Baik, pergerakan dakwah Islam telah dibantu oleh rakan-rakan seperjuangan yang menurut istilah Islam dengan sahabat-sahabat. Jadi Rasulullah tadi, dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh para sahabat, yang mana para sahabat ini menjalani proses latihan atau perkederan. Para sahabat ini melalui proses latihan. Daripada kosong tak kenal Islam, ucap 2 kalimah syahadah, maka dididik dengan iman, dididik dengan akhlak, dididik dengan hukum akam melalui proses latihan. Macam orang tentera tak? Tentera tu terus boleh ke isi borang tentera terus jadi tentera ke? Boleh macam tu? Mana ada? Tak ada satu kerja pun isi borang terus boleh jadi automatik macam tu. Ada? Mana ada? Nak jadi ahli bomba, isi borang tuan habis isi borang sains terus dah pandai dah. Mana ada, pergi masuk latihan dulu. Macam itulah Nabi SAW membentuk para sahabat. Latihan dia apa? Itulah antaranya solat, ibadat, pembersihan jiwa, sanggup berkorban. Macam itulah, sanggup berkorban, bersusah payah demi orang ramai. Gitu. Apabila kaum musyrikin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahawa sahabat-sahabat yang berjuang seperti Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan sebagainya, mereka ini rela, Sayyidina Bilal, dan mereka ini rela dipukul, rela dipenjara dan dihalau keluar daripada rumah dan tanah air. Jadi orang musyrikin Mekah ni tengok, dia orang ni lagi diambil tindakan, lagi kuat dia orang. Walaupun mereka dihalau, mereka sanggup menerima. Walaupun mereka dinafikan harta, mereka sanggup terima Islam. Dia tak tinggalkan Islam. Walaupun sebelum ini mereka ini dimuliakan, tapi bila ikut Islam mereka ini dianaktirikan. Tetap juga mereka pegang pada Islam. Maka bila mereka ini melihat bagaimana orang Islam ini istiqamah dengan perjuangan Islam ini, maka mereka pun tertarik hati untuk mengetahui perkara itu dengan lebih mendalam. Akhirnya orang-orang lain ni, apa itu Islam? Sampai sahabat-sahabat ni hebat pegang Islam ni. Akhlak mereka pun hebat. Apa ini Islam? Dan apabila mereka ketahui bahawa mereka ini diseksa bukan kerana perempuan, bukan kerana kekayaan atau harta benda, tetapi kerana memiliki satu kebenaran baru yang mereka berpegang teguh dengannya. Jadi bila mereka ni siasat, kenapa mereka ni diambil tindakan, kenapa mereka ni dipenjara, kenapa mereka ni diseksa, kenapa mereka ini dinafikan hak, kenapa mereka ni rogol perempuan ke, curi harta orang ke, mereka ni rasuah ke? Tidak. Rupa-rupanya mereka ini
berpegang dengan kebenaran, iaitu berusaha mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan yang mengucap la ilaha illallah dan berusaha untuk melaksanakan konsep la ilaha illallah di dalam kehidupan. Itu je yang mereka nak. Jadi mereka tahu, kerana ini apabila mereka ketahui bahawa kekuatan para sahabat itu cuma dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran, maka itulah modal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Maka orang yang tidak dikaburi oleh nafsu dan kepentingan diri dan keluarga tertarik pula dengan seruan Islam. Jadi bila mereka tengok, mereka kaji, rupa-rupa sahabat-sahabat ini dia bergerak hanya semata-mata keimanan. Mereka ni ajak kita kepada keimanan, kepada Islam. Mereka ajak kita supaya berpegang dengan perintah Allah. Ini bagus ini. Mereka mengajak kita supaya taat patuh secara mutlak kepada perintah Allah. Maka manusia-manusia yang bersih jiwanya, yang tidak ada kepentingan dunia, mereka tertarik kepada seruan Islam. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua pergerakan dakwah Islam telah menunjukkan prinsip-prinsip pergerakan dan tujuan-tujuannya yang setiap kelakuan, kata-kata dan jejak langkahnya benar-benar bernafaskan semangat Islam dan memperlihatkan implikasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Nabi SAW sebagai pemimpin Rasul yang diutus oleh Allah, tingkah laku Nabi, kata-kata Nabi, tindakan Nabi itu mencerminkan bahawa Rasulullah SAW buat sesuatu semata-mata untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun macam tu. Dia tunjuknya akhlak yang baik, dia tunjuknya kata-kata tauladan yang dapat dicontohi. Isteri Rasulullah SAW, kita tengok apabila para sahabat ini memeluk Islam, ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kita tengok. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang kaya raya di Hijaz, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berniaga dengan modal yang diberi oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Baginda sallallahu alaihi wasallam diberi gelaran-gelaran yang hebat, dengan gelaran Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Diberi dengan gelaran-gelaran yang menunjukkan Nabi ini seolah-olah memang Nabi ini sebaik-baik manusia yang berjalan di atas muka bumi ketika itu. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula beraktif dalam ajaran Islam, mula aktif di dalam menyampaikan Islam, mengajak manusia mengucap la ilaha illallah dan beramal dengan kalimah la ilaha illallah, maka perniagaannya mula tergendala. Perniagaannya mula tergendala apabila baginda bergerak lebih jauh lagi dengan Islam ini, maka perniagaannya terhenti sama sekali. Begitulah, apa yang ada pada mereka habis dilaburkan. Apa harta yang ada, nikmat yang ada itu habis dilaburkan di dalam gerakan dakwah Islam dan demi akidah kepercayaan yang baru. Para sahabat dulu kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kaya dia. Kaya. Tapi habis kekayaan dia semata-mata untuk Islam ini. Kerana keyakinan tadi. Orang Quraisy dia mempunyai pandangan yang lain. Di kalangan mereka ini ada segelintir di kalangan mereka, pemimpin Quraisy ini mengatakan orang-orang Islam ni berjuang bukan kerana kebenaran pun. Mereka ni pasal nak kuasa je. Mereka yang berjuang ni bukan ikhlas kerana Islam pun. Mereka ni hanya nak harta je, nak pangkat je. Maka mereka pun fikir macam tu lah. Dia hasutnya orang macam tu. Ini bukan nak Islam pun. Mereka ni memperalatkan Islam je demi untuk mendapatkan kuasa, harta, kedudukan dan sebagainya. Maka orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy pun datang menawarkan kepada
kepada para sahabat dan juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhta kerajaan. Ya Muhammad, kalau kamu buat semua ini semata-mata untuk kamu menjadi pemimpin, kami sanggup melantik kamu sebagai pemimpin. Tapi dengan syarat, kamu jangan cerita pasal Islam. Kamu jangan cerita untuk menegakkan Islam. Jangan kamu cerita hanya la ilaha illallah. Jangan kamu cerita. Nak kuasa boleh, tapi jangan cerita pasal Islam. Jangan cerita pasal kena tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Islam. Jangan cerita. Dia fikir Rasulullah macam tu. Dia fikir pemimpin gerakan Islam semuanya macam tu. Mereka menawarkan harta kekayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sekiranya apa yang kamu bawa ini semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan, kata pemimpin Quraisy itu, kami sanggup mengumpul harta kekayaan yang ada ini, kami serahkan kepada kamu dan kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Tapi dengan syarat, jangan kamu cerita pasal Islam. Jangan kamu cerita pasal la ilaha illallah. Jangan kamu cerita mengajak manusia untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, sekiranya apa yang kamu bawa ini disebabkan kamu ditimpa oleh penyakit, maka kami sanggup membawa doktor-doktor, tabib-tabib untuk mengubati kamu. Tapi syarat dia apa? Syarat dia tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam bukan tinggalkan agama Islam, bukan. Syaratnya jangan cerita pasal Islam. Jangan cerita kena tunduk kepada perintah Allah, undang-undang Allah, jangan. Jangan cerita kita kena melaksanakan konsep la ilaha illallah, kita kena tunduk kepada perintah Allah dalam semua aspek kehidupan. Jangan cerita tu, cerita benda lain. Kalau sanggup boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran tersebut bukan kerana dunia para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini. Bukan kerana kepentingan kuasa, harta, takhta, wanita dan sebagainya menjadi tumpuan, menjadi matlamat pemimpin-pemimpin yang memimpin gerakan Islam. Bukan. Mereka memimpin gerakan Islam sanggup bersusah payah kerana ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana harta dunia yang sementara. Kalau Nabi, para sahabat, pemimpin gerakan Islam nak harta dunia, dah lama dah dapat, sebab mereka ni orang yang bijak-bijak. Orang yang bijak-bijak. Kemudian pemimpin Quraisy ni kata apa? Ini semua dalam buku ni, tambah juga ada. Pemimpin Quraisy ni kata apa? Dia nak jauhkan Rasulullah, dia nak pecahkan kekuatan umat Islam. Dia cuba pecahkan kekuatan umat Islam. Apa kata pemimpin Quraisy? Wahai Muhammad, bagaimana kami nak duduk bersama kamu, wahai Muhammad? Bagaimana kami nak mendengar cakapan kamu, wahai Muhammad? Bagaimana kami nak ikut kamu, wahai Muhammad? Sekeliling kamu itu adalah hamba-hamba, orang-orang yang susah, orang-orang yang melarat. Tak sesuai kami berkumpul dengan mereka. Tak sesuai, status tak sama kami nak berkumpul dengan mereka ni. Kalau kamu nak kami ikut kamu, wahai Muhammad, maka kamu tinggalkan mereka ini. Kalau kamu nak bersatu dengan kami, kamu tinggalkan mereka ini. Kan? Hari ini pun ada juga. Kalau kamu nak kami ikut kamu, wahai Muhammad, kamu tinggalkan orang-orang miskin ini yang telah beriman pada kamu ni. Kami akan bersama kamu, wahai Muhammad. Dia tujuannya apa? Nak pecah belahkan kekuatan Islam. Cerita ni daripada zaman dulu, zaman sekarang semua berlaku. Lepas tu kita bila nak kepada ukhuwah Islamiyah, ni baru-baru ni Jumaat ni tajuk apa Tajuk apa? Perpaduan ummah. Perpaduan ummah itu bermula daripada perpaduan orang Islam. Kalau kita benar-benar ikhlas untuk membina perpaduan umat Islam, maka kita terimalah orang Islam yang sanggup menerima kebenaran.
Jangan kenakan syarat. Kalau kamu nak pada A, kamu kena tinggalkan orang Islam B. Jangan macam tu. Tapi orang Quraisy buat macam tu. Kalau kamu nak, wahai Muhammad, kami bersama kamu, kami ada pangkat, kami ada kuasa, kami ada kekuatan, kamu nak kami bersama kamu, kamu tinggalkan orang-orang miskin yang beriman ini, kamu tinggalkan hamba-hamba dan orang-orang yang melarat ini. Maka Nabi SAW tetap dengan para sahabat yang beriman, walaupun mereka itu lemah, walaupun mereka itu miskin, tapi mereka mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mahal daripada harta yang dihimpun oleh musuh-musuh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersama para sahabat, sama ada mereka kaya ataupun miskin. Mereka sama-sama memperjuangkan agar tertegaknya kalimah la ilaha illallah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, perjuangan tidak pernah mementingkan bangsa, suku, sakat dan keluarga. Inilah yang meyakinkan dunia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang bekerja untuk kebajikan manusia seluruhnya tanpa mengira keturunan. Jadi apa yang Nabi bawa ini tidak berasaskan kepada bangsa, tidak berasaskan kepada suku-suku, tidak berasaskan kepada keluarga. Sedangkan pada zaman dulu keluarga itu banyak, kuat. Bani ni, bani itu kan, tuan-tuan dengar bani macam-macam bani tak? Bani Leman tak dia lah, kan? Macam kuat keluarga, prinsip keluarga, pegangan keluarga. Tapi Nabi tidak membawa Islam itu atas dasar keluarga, atas dasar bangsa, suku, sakat, dan tidak. Tetapi Nabi SAW membawa Islam demi kebajikan manusia seluruhnya. Pasal itu kita bercakap, kita sentiasa mengulangi bahawa apabila kita menerima Islam, kita melaksanakan Islam di dalam kehidupan kita, bukan sekadar orang Islam saja mendapat manfaat, bahkan seluruh manusia mendapat manfaat, walaupun mereka itu orang yang bukan Islam. Kerana Islam tidak akan menindas orang yang bukan Islam. Islam akan tetap memberi keadilan sama ada dia orang Islam ataupun orang bukan Islam. Pasal tu tuan-tuan tengok bagaimana apa yang berlaku baginda sallallahu alaihi wasallam apabila diperintahkan untuk berhijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman untuk dibunuh, maka Nabi pun nak berhijrah ke Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi pulang balik harta-harta, ataupun dipanggil apa yang Melayu panggil wang-wang amanah yang diberi kepada Nabi. Ya Muhammad, kamu tolong jaga harta kami ni. Ya Muhammad, tolong jaga harta kami ni. Bila nak berpindah, berhijrah, Nabi SAW serah balik harta tu kepada pemiliknya. Sedangkan pemilik itu termasuk dalam golongan orang yang merancang keburukan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tetap memulangkan harta tersebut. Kerana apa? Kerana keadilan. Bukan kita bertindak kepada musuh-musuh kita atas dasar kita benci, kita sakit hati. Dulu dia buat kita macam ni, kita balas sekarang macam ni. Bukan gitu. Tapi atas dasar prinsip keadilan. Sehingga kan dalam sejarah Islam, pemimpin apabila masuk ke dalam mahkamah, pemimpin kalah dalam mahkamah. Tuan-tuan jumpa zaman sekarang, pemimpin hebat, khalifah yang memerintah dunia ketika itu, dimasukkan ke mahkamah. Tengok apa pasal apa? Macam mana khalifah ni? Dia kata, khalifah ni kata orang Yahudi ni curi baju rantai saya, baju rantai perang saya. Saidina Umar tak silap saya. Hakim itu lantikkan kerajaan, tapi hakim tidak dengar kata pemimpin. Hakim bertindak berdasarkan keadilan, kerana hakim ini bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk Khalifah Sayyidina Umar di gelanggang, ditanya, wahai Umar, tak ada Tan Sri ke YB ke, tak ada.
Bila masuk mahkamah, wahai Umar, kamu mendakwa baju besi kamu dicuri oleh orang Yahudi ini. Mana bukti kamu? Mana bukti kamu? Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bukti saya ialah anak saya. Anak saya ni tahu baju rantai itu milik saya. Apa kata hakim ketika itu? Hakim Syurai, tak silap saya. Hakim cakap, mana boleh anak kamu jadi saksi? Tak boleh. Anak kamu tak layak menjadi saksi. Kalau dia anak, sudah tentu dia menangkan kamu, sebab kamu ayah. Tak boleh anak jadi saksi untuk ayah. Mana ada bukti? Tak ada. Apabila tak ada, hakim kata, maka saya menjatuhkan hukuman bahawa baju rantai ini adalah milik orang Yahudi ini. Orang Yahudi pun menang, diberi keadilan walaupun berhadapan dengan khalifah ketika itu, khalifah Islam. Begitulah hebatnya keadilan Islam. Mahkamah bergerak tanpa campur tangan pemimpin-pemimpin. Akhirnya orang Yahudi ini melihat keadilan Islam. Bila keluar mahkamah, apa kata Yahudi ini? Wahai Amirul Mukminin, benar ini adalah baju besi milik kamu. Benar ini adalah baju besi milik kamu. Ketika mana kamu bergerak di suatu jalan, baju besi kamu itu jatuh dan aku ambil. Memang betul ini baju besi kamu. Tapi mahkamah ni perlu kepada bukti. Bila aku tengok keadilan, kata orang Yahudi ini, keadilan Islam ini, aku rasa hebat dan aku pun mengucap la ilaha illallah. Dia ucap kalimah la ilaha illallah, maka diserahkan baju besi itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab beri baju besi ini kepada orang Yahudi yang dah masuk Islam. Begitulah adilnya Islam walaupun terhadap orang yang bukan Islam. Maka itulah sistem yang kita cuba tatbikkan, kita cuba laksanakan di dalam kehidupan kita, sehingga orang yang bukan Islam nampak Islam ni hebat. Islam ni tidak akan menjual maruah. Islam ini tidak akan melakukan kezaliman. Islam ini apabila diberi amanah tidak akan melakukan rasuah. Benda itu perlu ditunjukkan agar orang bukan Islam nampak kemuliaan Islam dan juga umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dan menguatkan langkah-langkah kita untuk meneruskan kehidupan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata demi untuk mencapai keredaan Allah, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sama-samalah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.